Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah yang dikasihi mulakan para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini kita ditempatkan di Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihatnya surah An-Nisa ayat yang ke-24. Surah An-Nisa ayat yang ke-24. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas maka Allah Taala jelaskan iaitu wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang lelaki untuk mengahwininya. Banyak tu ya. Satu slot kita tu. Baik, jadi yang seterusnya pula Allah Taala jelaskan haram juga menikah wanita yang bersuami. Ternyata tak boleh lah, mana boleh kahwin dengan isteri orang. Baik, kecuali mereka yang telah menjadi hamba. Ni sebab zaman dulu ada peperangan. Bila ada peperangan, maka harta orang kafir akan dirampas. Anak isteri mereka juga akan menjadi tawanan. Jadi tawanan, ya. Jadi yang wanita mereka itu menjadi halal. Nampak tak? Menjadi halal bagi tentera-tentera Islam. Tapi ada syarat lah. Ada syarat dia. Jadi insya-Allah kita lihat dalam ayat yang ke-24 ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Taala berfirman, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Baik, sebab ayat ni sambung pada ayat yang dahulu. Ayat yang dahulu wanita yang diharamkan berkahwin. Ini juga sebenarnya ada wanita yang diharamkan berkahwin lagi ya. Tapi ini benda ni jauh sikit pada yang dulu. Sebab ni kita tahulah ni dia lain. Baik, jadi firman Allah Taala, dan diharamkan juga kamu mengahwini muhsanat, wanita-wanita yang bersuami. Baik. Bila dikaitkan wanita bersuami,
Baik, termasuklah wanita yang dalam iddah. Kena ingat dah. Jadi maknanya kalau perempuan tu dalam keadaan iddah, tak ada seorang pun boleh nak minang dia pun tak boleh. Meminang dia pun tak boleh. Nah, apatah lagi nak kahwin. Kalau akad tidak sah. Sebabnya dia masih lagi ada ikatan. Ada ikatan dengan suaminya. Tu. Walaupun kita kata apa, tolak bain sekalipun. Tolak bain ni tolak 3. Tolak 3 ni tak boleh, tak boleh kita kata apa, tak boleh rujuk lah. Tapi dalam masa iddah tu, tak ada seorang pun boleh ganggu tak boleh. Kena tunggu sampai habis iddah dulu. Baik. Jadi Allah jelaskan, diharam kamu wahai umat Islam mengahwini wanita-wanita yang bersuami kecuali illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki. Baik. Makna pada ayat ini selain daripada mahram, ayat dulu berkaitan mahram selain daripada mahram maka diharamkan juga bagi lelaki Islam mengahwini wanita-wanita yang Allah panggil muhsanat iaitu wanita yang bersuami. Itu kena jagalah, kadang-kadang suami tinggal. Suami tinggal, orang kata gantung tak bertali. Jadi tak ada putusan apa tu. Tak ada putusan apa tu. Walaupun tinggal lama sekalipun, hak isteri ni tak boleh kahwin. Kecuali kita faham, dia boleh kahwin bila? Ini dia kena pergi pejabat agama, kena minta fasakh. Kena minta fasakh sebabnya suami tinggal. Bila suami tinggal, suami tak bagi nafkah dan sebagainya, boleh bagi isteri tadi minta fasakh. Kalau qadi dah buat itu, baru dia boleh kahwin. Tu kena ingat tu yang zaman sekarang lah. Baik, ini yang Allah ceritakan ni zaman dahulu. Zaman dahulu itu adanya peperangan tadi. Baik. Jadi Allah jelaskan bagi wanita yang ada suami atau yang masih ada ikatan ataupun pertalian suami isteri, maka diharamkan kamu mengahwininya kecuali hamba-hamba yang kamu miliki, iaitu melalui tawanan bila berpuang dengan orang kafir tadi. Baik, maka halal bagi kamu untuk menggaulinya, macam isteri juga, tetapi syarat. Syarat dia, baik, apabila wanita itu telah istibra'. Istibra' ni mana suci. Suci apa? Kalau dia mengandung, lepas dia lahirkan anak. Sebab tu anak apa? Anak orang kafir dulu. Anak orang kafir dulu. Baik, ataupun sekarang ni dalam keadaan haid. Keadaan haid suci. Jadi dua perkara tadi tak? Baik, bagi yang apa? Hamba tawan ni tak perlu angkat nikah. Tak perlu angkat nikah, itu halal dalam Islam. Dalam halal Islam tak? Tapi nak ceritanya betapanya orang kafir itu betapa hinanya mereka. Sampai boleh begitu dilakukan dalam Islam tadi. Iaitu wanita mereka tadi walaupun dah ada suami dulu, tapi sebab kena tawan, syarat dia suci, sama ada daripada mengandung ataupun haid. Maka sekarang ni yang aturan dia, yang dapat bahagian dia dapat wanita tadi, maka dia boleh lakukan seperti mana isteri dia sendiri. Tidak menjadi masalah. Baik, di sini ada sebab nuzul. Ada sebab nuzul Baik, maka di antara sebab nuzulnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Katanya, ini sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri katanya, baik. Baik, kami mendapat tawanan. Dia kata tawanan wanita dalam peperangan Autos. Ada peperangan yang peperangan Autos. Dapat wanita yang mana mereka telah memiliki suami. Istilah sekarang ni masih bersuami. Ada. Baik, jadi kata mereka, kami tidak mahu untuk mencampuri mereka kerana sebab mereka ada suami. Baik. Lalu kami datang kepada Rasulullah bertanyakan hal tersebut. Hal tersebut apakah ni wanita ni, apa yang mereka boleh buat? Maka turunlah ayat ini. Sebab nuzul turun ayat ini, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Iaitu Allah Taala izinkan. Yang Allah kata diharamkan ke atas kamu mengahwini wanita-wanita yang bersuami kecuali hamba-hamba yang kamu miliki. Itu halal. Itu adalah halal.
Baik, saya kata itu zaman dulu jangan buat zaman sekarang pula. Tangkap bini orang kafir, jadi hamba dia, tak boleh. Ya, kita bukan berperang. Zaman sekarang yang buat macam tu. Dah. Nanti itu jadi kita apa? Entah mungkin dasar liberal ke apa. Wallah a'lam dah. Jadi begitu tu. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Jarir serta Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik, jadi semua itu Allah jelaskan. Allah jelaskan apa? Ketentuan pada Allah. Wanita yang masih ada pertalian dengan suaminya tak boleh dikahwini sampai dia bebas belaka. Tapi hamba tidak jadi masalah. Dan itu Allah jelaskan kitaballahi alaikum. Allah telah menetapkan hukuman itu sebagai ketetapan ke atas kamu. Maknanya keharaman itu keharaman itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas umat Islam. Nampak tak? Selagi mana wanita tadi ada pertalian dengan mana-mana lelaki lain di segi sudut suami, walaupun kita dalam keadaan edah, maka tak boleh kahwin dengan mereka. Baik. Jadi maksud di sini, oleh itu maka berpeganglah dengan teguh segala yang ditentukan oleh Allah. Jangan keluar pada batasannya. Nanti apa? Tiba-tiba sama-sama suka kita apa? Suka isteri orang buat lari ke apa? Na'udzubillah. Jangan buat begitu, dosa besar. Dosa besar tu. Silap-silap gila. Buat lari bini orang, buat pergi Thailand pula. Orang sana pun tak tahu apa. Dia pun angkat. Tak sah ingat tu tak sah sebab apa? Bini orang. Tak boleh. Tu. Jadi berpegang teguh dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Baik, itu Allah jelaskan. Ada yang diharamkan lagi iaitu isteri-isteri orang. Kecuali hamba-hamba walaupun mereka ada suami. Sebab mereka telah putus dengan sebab tawanan tadi. Telah putus hubungan. Baik. Dan kemudian Allah dah bagi kelapangan. Kelapangan. Sebab tu Allah jelaskan lepas tu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Ramai lagi. Jadi Allah jelaskan selain pada wanita-wanita yang telah disebutkan sebagai mahram tadi, dan kemudian isteri orang, hak lain tu halal bagi kamu. Halal bagi kamu. Tapi ini kan jangan pula dah pegang dengan apa dia zahir ayat. Selain itu halal belaka. Nanti cari orang bukan Islam. Tak boleh. Dia ada syarat juga. Syarat dia mesti Islam dengan Islam. Janganlah kita jadi macam saudara-saudara kita di Indonesia. Mereka tu sebab dia tak berpandukan kepada ulama-ulama. Mereka bawa kepada fahaman sendiri. Itu silapnya. Tak boleh gitu kan. Tak boleh orang Islam berkahwin dengan orang kafir. Mana-mana tak kira lelaki perempuan mesti Islam dengan Islam. Itu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi mana banyak ramai lagi wanita yang boleh dikahwin selain pada mahram dan juga isteri orang tadi. Baik, ini yang dikatakan oleh Al-Ata' dan juga ataupun ulama lain. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan selain pada itu boleh kamu kahwin dengan mereka. Antabtagu bi amwalikum musinina ghayra musafihin. Okey, bila kamu nak kahwin ada juga Allah Taala bagi clue dia. Iaitu mencari isteri dengan hartamu. Nak kahwin tu bagilah ada harta, nak buat mas kahwin. Dah tak ada harta nak kahwin macam mana? Ada. Mencari, Allah tetap tahu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini. Ghairu musafihin, bukan untuk berzina. Bukan untuk berzina. Baik, apa maksudnya sini? Baik, ada duit, baik tak? Cari perempuan tadi secara halal. Ini hak macam berzina macam mana? Itu yang nak pergi cari pelayan-pelayan tu. Nampak tak? GRO ke apa tu itu maksud situ, tak boleh. Walaupun kita ada duit, kita bayar, itu bukan kahwin namanya. Itu soal macam upah, tak boleh. Tidak ada masalah hubungan dengan upah. Itu hukumnya adalah haram. Haram juga. Baik, maknanya carilah wanita-wanita sebagai isteri tadi dengan harta-harta kamu. Tak kira kamu nak kahwin mereka dengan berapa orang pun, kahwinlah. Ataupun dengan hamba-hamba yang kamu kehendaki. Tapi itu bertepatan dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala
Allah Ta'ala bagi cerita pada akhir ayat tu, Allah jelaskan apa? Tu, ayat tadi. Ya, muhsinina ghaira musafihin, untuk dikahwini, bukan untuk disewa. Nampak? Ya, untuk dikahwini wanita tadi, ghaira musafihin, bukan untuk berzina. Kalau upah tu berzina lah, tak boleh. Ya, itu adalah haram tadi. Baik. Baik, jadi setelah kata, kalau ada apa dah berkahwin, maka kenalah ada pemberian untuk isteri tadi. Jadi Allah peringatkan, walaupun dulu dah, ini Allah peringatkan lagi. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Tu. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati, tu kamu bergaul dengan mereka. Kamu bergaul dengan mereka, berikanlah kepada mereka mas kahwinnya dengan sempurna. Yang ditetapkan, berapa yang ditetapkan, bagilah mas kahwin. Baik, itu nampak Allah sebut faridah sebagai satu kewajipan. Jadi makna di sini, bagi setiap orang Islam, lelaki Islam, dia nak berkahwin mesti bagi mas kahwin. Tak boleh free. Tak boleh free. Baik, sebab pada ayat lain Allah tak jelaskan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya ada wanita yang menawarkan untuk menjadi isteri Nabi zaman Rasulullah. Kalau wanita menawarkan untuk menjadi isteri Nabi, itu hak Nabi. Kalau Nabi nak ambil, mereka boleh ambil tanpa mas kahwin. Allah kata dunal mukminin. Tak boleh orang yang beriman. Maknanya lelaki Islam yang lain kena mas kahwin. Baik, adapun mas kahwin ada apa? Nak letak bentuk duit ke atau bentuk barangan ke? Macam di Indonesia banyak bentuk barangan ya. Dia buat simple-simple Al-Quran sejadah ke apa ya. Telekong ada, tidak menjadi masalah asalkan persetujuan daripada pihak perempuan. Okey, tidak menjadi masalah. Baik. Baik ni. Jadi Allah jelaskan tu, sebagaimana kamu telah menikmati mereka, menggauli mereka, maka berikanlah mas kahwin. Mas kahwin sebagai apa? Pengganti kenikmatan yang telah kamu perolehi. Jadi makna itu sebagai hadiah untuk isteri. Mas kahwin tu yang Allah Ta'ala fardukan ke atas lelaki Islam, kena bayar. Kena bayar. Ini ada sebuah, kalau setengah negeri itu, kita tahu macam Pahang ni, dia murah aja. Mas kahwin dia. Kalau setengah tempat itu, dia campur mas kahwin dengan belanja. Itu yang jadi banyak. Itu yang jadi banyak kadang-kadang sampai apa? Jadi ribu-ribu dan sebagainya. Kalau kita di sini tak banyak. Sebab dia kira apa? Hantaran tu, itu awak punya. Sama-sama awak tu. Tapi mas kahwin ni ditentukan oleh kerajaan ataupun pejabat agama kita. Ya? Okey, baik. Baik. Jadi Allah Ta'ala pesan supaya apa? Supaya bagi mas kahwin kepada isteri yang telah kamu campurkan tadi itu. Baik, ini sama seperti mana kita lihat surah An-Nisa. Surah An-Nisa dalam ayat yang ke-21. Hak lepas dulu. Allah sebut dah. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimanakah kamu akan mengambilnya kembali? Iaitu patutkah kamu mengambil kembali mas kahwin tadi? Padahal sebahagian kamu telah bergaul, iaitu bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri. Dah kamu lakukan hubungan suami isteri, kamu nak ambil balik mas kahwin, tak boleh. Atau Allah sebut yang lain. Jadi makna mas kahwin inilah wajib. Ya, ini adalah wajib. Kalau tak ada mas kahwin, maka tidak sah perkahwinan. Tidak sah perkahwinan. Ya, banyak sikit itu tidak menjadi masalah. Baik. Dan begitulah juga Allah sebutkan tentang mas kahwin ni dalam surah Baqarah. Ini pun dah lepas dah. Ya. Dalam surah Baqarah ayat yang ke-229, ba'dzubillah syaitan rajim. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kamu, tak haram. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, iaitu kepada isteri tadi. Tak boleh ya. Baik, begitulah dalam surah An-Nisa ayat yang keempat Allah sebut. Ya, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mas kahwin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh keredaan. Kamu rela bagi apa hak dia nak, apa yang kamu sanggup beri sebagainya. Ada.
Baik. Jadi itu yang Allah jelaskan tadi, itu perkahwinan secara sah. Perkahwinan secara sah. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan pula, iaitu sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentera-tentera Islam ni mereka pergi jauh, lambat balik. Jadi fahamlah, yang orang lelaki ni ada nafsu. Jadi dulu Islam benarkan, Islam benarkan perkahwinan muta'ah. Muta'ah itu dulu kita, ya. Dan kemudian diharamkan. Kemudian diharamkan. Ayat sama juga kita lihat insya-Allah. Allah sebut, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah." Tu, ya, ayat tadi itu bagi isteri yang kamu campuri, maka wajib kamu bagi mas kahwin tadi. Kemudian Allah jelaskan, "Famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma fa'atuhunna fariidah." Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati, kamu campuri antara mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Itu maksud dia apa? Kahwin muta'ah. Berikanlah kepada mereka mas kahwin dengan sempurna sebagai satu kewajipan. Tu. Baik. Daripada ayat ini yang dipegang oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dan juga Imam As-Sudi. Kata mereka ayat ini adalah Allah Ta'ala jelaskan dulu, iaitu halalnya kahwin muta'ah. Ya, halalnya kahwin muta'ah tadi. Baik. Malahan kata Mujahid, ayat yang kita dengar tadi berkenaan dengan nikah muta'ah. Baik, adapun dalil menunjukkan bahawa nikah muta'ah pada awalnya disyariatkan Islam, itu dibenarkan tak? Sebab tentera Islam dia pergi lama. Pergi lama, ya. Tu. Baik, termasuklah hadis. Termasuklah hadis daripada kitab Sahihain Bukhari Muslim. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata melarang nikah muta'ah dan memakan daging kaldai peliharaan pada peperangan Khaybar. Maknanya sebelum itu tidak menjadi masalah. Tapi bila berlakunya peperangan Khaybar, iaitu pada tahun 7 Hijrah. Pada tahun 7 Hijrah, maka sebab itu tak boleh lagi muta'ah. Baik, jadi maknanya yang sekarang ni, yang puak Syiah ada guna tu muta'ah tu tak boleh. Itu dah keluar daripada syariat Islam. Tu, ya. Seolah apa yang mereka buat tu sekarang ni sama dengan berzina. Sama dengan hukumnya berzina. Allahu Akbar, ya. Berat dia. Jangan pengaruh dengan mereka tadi. Baik, dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan daripada Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani daripada ayahnya radhiyallahu anhu, bahawasanya dia mengikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Baik, Fathu Makkah itu pada tahun 8 Hijrah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inni kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna Allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Ni dalam Sahih Muslim, ada Nabi beritahu pada tahun 8 Hijrah, setelah pembukaan kota Mekah. Kata Nabi, "Wahai manusia, dahulu aku pernah mengizinkan kamu untuk melakukan nikah muta'ah dengan wanita." Tu, ya, itu boleh dulu. Itu kita terimalah, itu boleh. Dan sekarang tu nampak tak? Ini kali kedua. Sebab kali pertama tadi pada tahun 7 Hijrah, semasa peperangan Khaybar. Ini pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Nabi kata, dan sekarang Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Baik, nampak tak? Jadi Syiah dia tak pegang dengan hadis ni. Nampak tak? Mereka tolak hadis ni. Habis kalau telah ni Nabi, ini Sahih Muslimnya. Bukan apa sunan-sunan hak lain. Kalau sunan hak lain itu ada dhaif. Sahih Muslim hadis yang kuat. Tu. Benarlah saya kata, memang saya berpegang guru saya guru saya tapi syahid dah saya kata. Fatwanya Syiah adalah kafir. Dia adalah orang yang kuat, ya, dia orang kuat, orang yang boleh beri fatwa dalam negara dia. Tapi dia kena tembak lepas tu. Itu biasa sana. Okey, baik. Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat.
Barang siapa yang telah memiliki perjanjian hal tersebut dengan mereka, dengan wanita tadi, contohnya, mereka ni masih ada lagi masa, contohnya ada lagi hari yang mereka telah janjikan tadi ya, maka lepaskanlah mereka. Nabi kata jangan buat, lepaskan, biarkan mereka. Dan jangan kamu mengambil kembali mas kahwin yang telah kamu berikan. Mas kahwin kamu beri, jangan ambil. Biarlah sekarang ni, jangan lagi mentaat dengan mereka. Allahu Akbar. Baik. Jadi nampak tak? Jadi Allah sebutkan itulah, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling meredakannya, iaitu mas kahwin yang reda antara suami isteri tadi, sesudah menentukan mas kahwin itu. Tu ya. Baik, maksudnya mereka telah tentukan mas kahwin tadi tak? Dan mereka reda, suami sanggup beri banyak tu dan isteri sanggup terima banyak tu, ya terimalah. Tu boleh, tidak menjadi masalah ya. Seperti mana Allah sebut surah Nisa tak? Ayat yang keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna, nihlah berikanlah mas kahwin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh keredaan. Maknanya dua-dua boleh terima tadi. Baik, maknanya jika kamu telah tentukan mas kahwin untuknya, tapi belum diserahkan lagi. Baik, lalu kamu membebas, lalu kemudian isteri tadi dihalalkan. Dia tak beri lagi, isteri tadi dihalalkan ataupun dia kata tak apalah, bagi sebahagian cukup, maka tidak berdosa bagi kamu. Tak berdosa bagi kamu. Okey. Tapi ini makna kalau kahwin ni, ini kena jadi macam Piramli lah. Bila akad nikah tu, aku terima nikahnya dengan hutang, bukan dengan tunai. Sebab tak bayar lagi. Sah dengan hutang pun sah, tapi kena bayarlah sebab tu. Baik, kalau tak bayar lagi, isteri kata tak apa, bagi separuh je. Bagi separuh je. Okey, tidak jadi masalah. Ataupun isteri kata lepas tu tak? Isteri kata tak apa, mas kahwin tu saya hadiahkan tu abang. Ya boleh. Boleh, ya, tidak menjadi masalah. Itu makna redha antara satu sama lain. Tapi jangan pula yang suami ni apa? Kira halal lah, aku tak ada duit ni. Tu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau dia yang minta tak boleh. Tapi kalau isteri yang redha, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah tentang mas kahwin tadi. Baik. Ibnu Jarir diriwayatkan katanya, Al-Hadrami pernah menyebut dahulu ada beberapa orang menetapkan jumlah mahar tertentu. Makna mas kahwin itu mereka telah tentukan. Kemudian sebahagian daripada mereka tak sanggup nak bayar. Lalu dia berkata, wahai sekalian manusia, tidak ada dosa atas kamu. Tidak ada dosa atas kamu terhadap satu yang kamu telah saling merelakan, meskipun sesudah mas kahwin itu ditentukan. Itu maksud dia. Maksudnya apabila sebelah pihak wanita, sebelah isteri tak meredakan sebahagian daripada jumlah mas kahwin tersebut, tak apa, bagi separuh saja, maka boleh terima. Maknanya sah dalam hal tu, tidak menjadi masalah. Baik, jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi mudah kepada umat Islam. Nampak? Sebab tu akhir Allah sebut, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala sebut dua sifat ni. Satu, Allah Ta'ala sebut maha mengetahui. Sebab apa? Zaman dulu sahabat bukannya senang. Bukannya senang. Orang zaman sekarang ada pula tak pergi mas kahwin, orang zaman sekarang senang. Zaman sahabat susah. Sebab tu Allah Ta'alim hakimah, bijaksana. Bijaksana itu Allah Ta'ala meletakkan hukum tadi. Nampak? Asalnya mas kahwin tu fardu, wajib. Tetapi bila isteri reda, itu terpulang kepada pihak isteri. Nampak je? Itu Allah Ta'ala bijaksana. Allah Ta'ala bukan nak menyusahkan. Tu. Gitulah yang lain muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala bagi pada kita ni contoh sembahyang 5 waktu. Setengah orang dia ikut logik dia tahu. Buat apa Allah Ta'ala bagi 5 waktu, kan susah. Kejap-kejap lagi nak sembahyang. Bagaimana bagi nak kena sembahyang? Allahu Akbar. Bayangkan tak? Walaupun begitu, nampak? Kalau kita duduk di rumah, mudah saja sebab masa kita panjang. Kalau kita musafir,
Allahu Akbar. Boleh qasar, boleh jamak lagi. Nampak tak? Allah Ta'ala Hakim, Maha bijaksana. Allah bagi kemudahan kepada manusia. Bukan Allah Ta'ala buat kesusahan. Tapi manusia tu yang fikir bukan-bukan. Dia rasa dia cerdik daripada hukum Allah Ta'ala. Tidak ya? Allah Akbar. Okey, baik. Okey, kemudian kita lihat seterusnya pula. Iaitu Allah ceritakan pula, sekiranya kesusahan, kesusahan untuk mas kahwin, habis nak kahwin juga macam mana? Tengok seterusnya. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Jadi Allah Ta'ala bagi kelonggaran lagi ya. Kelonggaran bila mana tak ada mas kahwin, nak kahwin juga tak? Tapi saya kata ini ayat ini sesuai pada zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Tapi mungkin boleh jadi balik pada satu hari nanti, bukan zaman kita lah. Tengok ayatnya, maka Allah jelaskan iaitu di sini boleh berkahwin dengan apa? Hamba. Apabila tidak mampu untuk berkahwin dengan wanita merdeka. Baik. Zaman dulu, zaman Rasulullah dah. Sebab kalau wanita merdeka ni mungkin kita apa tadi? Mungkin mas kahwin dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi untuk dikurangkan, kalau nak jadi ada isteri juga, dia boleh kahwin dengan hamba. Boleh kahwin dengan hamba. Boleh menjadikan isteri dia. Sebab kalau dengan hamba tu, maka mas kahwin dia rendah. Itu harusnya. Tapi jangan ukir sama sekarang. Tak boleh hak halal, cari hak yang apa? Hak yang bayar tadi. Tak boleh, itu berdosa. Jadi Allah berfirman, wa man lam yastati' minkum tawla. Barang siapa di antara kamu yang belum memiliki perbelanjaan, makna tak cukup duit untuk meneruskan perkahwinan. Iaitu tidak ada kemampuan. Taulah ni mana kemampuan, kekuatan untuk bayar nafkah dan sebagainya kepada isteri tadi. Baik untuk apa dah? Ayyan kihal muhsanatil mu'minat, untuk mengahwini muhsanat, iaitu wanita yang terpelihara lagi beriman, itu wanita merdeka. Maksudnya wanita merdeka macam sekarang lah, semua merdeka belaka. Yang maksud sini adalah kamu tak mampu untuk berkahwin dengan wanita-wanita merdeka yang suci, yang menjaga dirinya lagi beriman. Maknanya orang yang bebas. Tak apa. Allah bagi lagi ke apa dah? Kelonggaran. Yang pada tak ada apa? Tak ada mas kahwin. Itu cerita zaman dulu. Bukan zaman sekarang. Baik. Jadi Allah bagi kemudahan. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, maka dia boleh mengahwini wanita yang beriman. Nampak tak? Ini syarat apa? Mesti beriman. Tak boleh saya kata apa? Kahwin agama lain-lain tak boleh jangan jadi liberal lah, tak boleh tu. Maka ia boleh mengahwini wanita yang beriman dari hamba-hamba yang kamu miliki. Mungkin kalau dia ada hamba sendiri tak apalah. Dia tak kahwin pun dia dapat lakukan dengan hamba tadi. Contoh dia tak ada hamba, tapi orang lain ada hamba. Dia berkenan ke dengan hamba tadi, boleh dia kahwin dengan hamba orang. Baik, maknanya kalau tak boleh tadi, tak ada mas kahwin, tak ada kekuatan untuk perbelanjaan bagi wanita yang merdeka, maka kahwinlah wanita beriman. Syarat wanita beriman daripada hamba-hamba yang dimiliki oleh kaum mukminin. Kaum mukminin. Tu ya. Jadi nampak tak? Mana Allah tak bagi kelonggaran. Sebab kalau kahwin dengan hamba tadi, mas kahwin dia murah. Okey. Baik. Malahan Allah jelaskan lagi. Kesemua itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala
Allah Ta'ala benarkan tadi. Tu. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. Allah Maha mengetahui keimanan kamu. Manalah kita kata apa? Manusia yang hak sejati ni, dia boleh tahan nafsu dia. Tak, ya. Manusia yang sempurna ni, dia mesti melepaskan nafsu dia. Nampak tak? Jadi hak lelaki perlukan perempuan, yang perempuan juga perlukan lelaki. Tu. Jadi sebab tu Allah jelaskan Allah Maha mengetahui keimanan kamu. Sebab apa? Sebahagian kamu adalah dari sebahagian lain. Makna tu kamu, ya, wahai lelaki perempuan, kamu saling memerlukan antara kamu. Tak kira lah sama dengan apa? Dengan orang merdekakan ataupun dengan hak hamba tadi. Baik, maknanya sini Allah Ta'ala Maha mengetahui hakikat dan rahsia segala urusan. Kenapa Allah Ta'ala izinkan tadi? Sedangkan kamu wahai manusia hanya mengetahui perkara zahir sahaja. Perkara sebenar Allah Ta'ala lebih mengetahui lagi. Baik, oleh sebab itulah maka Allah tak izinkan boleh kahwin dengan tak mampu dengan mereka, boleh dengan hamba. Baik, kemudian bila nak kahwin maka Allah Ta'ala pesan supaya perkahwinan tadi elok tak? Fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Oleh itu kahwinlah mereka dengan izin tuan mereka. Dengan tuan mereka. Maknanya bukan kata boleh kata apa, ambil begitu saja. Iaitu di sini Allah jelaskan bahawanya apa? Sebab hamba tadi yang nak dikahwin oleh seseorang tadi, dia ada tuan. Jadi tuan itu adalah wali bagi hamba tadi. Tapi syaratlah, kalau hamba tadi telah digunakan oleh tuan dia, itu tak boleh. Dia tak boleh apa? Tak boleh bagi orang lain kahwin. Sebab tu jadi macam isteri dia. Nampak tak? Ya? Tapi ini kalau dia ada hamba, tapi hamba tu tak diganggu. Faham tak? Hamba tu okey lagi. Tak digauli oleh tuan dia. Tu dia boleh benarkan kahwin dengan mana-mana orang Islam yang nak. Ada. Baik, dah. Jadi maknanya tidak boleh dikahwini hamba tadi kecuali dengan izinnya. Dengan izin tuan dia tadi. Baik, dah. Dan begitulah juga. Begitulah juga sekiranya apa? Yang lelaki dia pula hamba. Tapi dia nak kahwin. Tak, ya? Nampak tak, ya? Jadi kalau hamba yang lelaki pula, maka dia kena minta izin daripada tuan dia. Kena minta izin daripada tuan dia. Sebab apa? Dia nak kahwin, kalau tuan dia benarkan, boleh. Kalau tuan dia tak benarkan, yalah, tapi tuan ataupun tuan pun kena faham juga kan. Manusia dan nafsu tu. Baik, Baik. Sebab tu orang kata apa? Kalau wanita biasa ni pun seeloknya macam dah, maknanya kahwin dengan wanita itu mendapat izin daripada walinya, daripada keluarganya. Itu elok, ya. Sebab tu ya, yang bila keluarga tak boleh buat lari pergi ke Thailand ke sana tu, bila balik tu jadi permusuhan. Permusuh tak? Kalau dia tak boleh terima, tapi lambat sikit. Lambat sikit. Tapi kadang-kadang ada juga hok kerah. Sampai kata, tak nak terima. Tak nak terima juga. Allah. Baik, sebab tu ada hadis, ada Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalihi fahuwa ahirun. Nabi kata apa? Mana-mana hamba yang menikah tanpa izin tuannya, ni hamba lelaki lah. Mana-mana hamba yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia adalah penzina. Tu jadi maknanya hamba pun kena dapat apa? Izin pada tuan dia. Kalau tak, hukumnya macam penzina. Berat tu lah. Baik. Baik, apabila dia kata baik, apabila nampak tak, ya? Apabila wanita ataupun hamba perempuan, baik, hamba perempuan dia menjadi milik bagi tapi tuan dia hamba, tuan dia apa? Wanita perempuan, hamba ni pemilik dia adalah wanita yang merdeka. Wanita hak merdeka tak? Maka yang mengahwinkan apa dia? Baik, maka yang membenarkan untuk berkahwin tadi bagi hamba wanita itu adalah wanita yang merdeka tadi, sebab tuan dia. Tu. Walaupun sudut kalau hak Islam, ya, nampak tak? Wali hak sebenarnya hak lelaki. Tetapi hak sekarang ni yang memiliki hamba perempuan ni apa? Seorang wanita. Wanita tak? Jadi sebenarnya kalau hak merdeka tak boleh dia wali. Tapi hak ni boleh. Boleh sebab dia izin dia.
Ya, mana jadi wali dengan sebab izin dia tu. Baik, ini berdasarkan hadis Nabi SAW beritahu, la tuzawwijul mar'atul mar'ata walal mar'atu nafsaha fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Janganlah seorang wanita menikahkan wanita, itu hak mereka. Dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri. Hak ni macam hak Syiah dah buat. Kerana wanita pelacurlah yang menikah dirinya sendiri. Nampak tak? Dah hadis dah beritahu dah. Ya, apa yang nak Syiah dah buat tu macam pelacur lah tu, tak lain. Okey, baik. Dan kemudian Allah berpesan. Allah berpesan wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah mas kahwin mereka menurut yang patut. Menurut yang patut ni, pertama apa yang minta tadi dah. Jangan pula terlalu sedikit. Yang tak ada nilai dia. Yang patut. Dan jangan pula sampai terlalu membebankan pengantin lelaki tadi. Baik, makna berikanlah mas kahwin mereka dengan elok, iaitu dengan kerelaan jiwa kamu sanggup bagi tadi. Janganlah kamu mengurangi sedikit pun. Jangan pandai-pandai nak kurang tadi. Ya? Baik, sebab apa? Kerana meremehkan mereka. Sebab apa? Mereka tu hamba. Tu tak boleh. Ya? Sebab perempuan tu hamba, ikut dia nak bagi. Jawapannya tak boleh. Baik, sebab tu Allah sebut muhsanat, wanita-wanita yang memelihara diri. Ini tak kira sama ada mereka ini merdeka ataupun tidak. Maknanya wanita menjaga diri daripada perbuatan zina. Itulah. Ini layak menjadi isteri tadi. Yang Allah sebut ghairu musafihat. Bukan wanita penzina. Bukan wanita penzina. Jangan cari macam tu. Baik. Baik, dan kemudian Allah terpesan lagi. Wala mutakhidati akhdan. Dan jangan pula kamu wanita dan mengambil laki-laki lain. Mengambil laki-laki lain sebagai teman dia. Itu tak boleh. Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud dia musafiat tadi wanita penzina terlaknat. Ni ada juga tak maknanya dia pula cari lelaki. Dia pula cari hak lelaki. Ada juga macam ni dia. Allahu akbar. Baik, iaitu nampak tak? Mereka yang membiarkan dirinya dizina oleh sesiapa sahaja. Sebab Allah jangan cari yang perempuan macam ni tak? Mutakhidati akhdan. Tu dah. Iaitu maknanya jangan mencari perempuan yang mana mereka tu ada apa? Biasanya orang panggil perempuan simpanan. Hak ni ada pula lelaki simpanan. Tu, ya. Jangan cari perempuan yang ada lelaki simpanan. Allahu akbar. Ya. Baik, ini juga pendapat daripada apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian daripada ulama-ulama Mujahid, Imam Sya'bi, Ad-Daha, At-Taqrasani, Yahya Ibnu Katsir. Baik. Kata Muqatil bin Hayyan As-Sudi kata mereka akhdan ini maknanya laki-laki simpanan. Ini juga ada. Ada juga perempuan yang ada apa? Laki-laki simpanan. Allah. Dia berkenan ke apa? Ini tak boleh ya. Mana jangan cari yang begitu. Baik. Dan masalah ini kebanyakan ditujukan pada masalah hamba ya. Masalah hamba. Sebabnya zaman Nabi SAW tu ada orang yang tak mampu nak kahwin dengan perempuan merdeka tadi. Baik, dan kemudian Allah jelaskan baik, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, dengan kahwin tadi sepatutnya jaga diri tak? Kemudian mereka melakukan perbuatan zina, keji perbuatan zina, maka di atas mereka separuh hukuman daripada hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Tu je. Baik. Maksud di sini, nampak tak ya? Tak kiralah. Kalau tadi perempuan tadi hamba, dia kahwin. Mana? Dia kahwin tadi. Kalau kena dia berzina juga, maka dia kena separuh. Kena separuh daripada siksaan daripada orang yang daripada orang merdeka. Begitu juga kalau lelaki hamba tadi, dia dah kahwin, kemudian dia berlaku zina, maka dia kena separuh. Kena separuh tadi. Baik. Baik, ini kalau kita lihat ini samalah seperti mana Allah sebut pada ayat tadi. Wa man lam yastati' minkum taulan tadi.
Siapa di antara kamu, iaitu orang merdeka yang tak cukup belanja untuk mengahwini wanita-wanita mereka, ayyan kihna musanatul mu'minat famimma malakat ayman, maka dia boleh kahwin dengan wanita yang beriman daripada hamba-hamba min fatayatikumul mu'minat. Syarat beriman dah. Baik. Jadi hak sini maka Allah sebut fa idza usinna. Usinna makna mereka dah kahwin. Bila mereka dah kahwin, ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas sendiri dan juga ulama lain. Baik, kemudian mereka berlaku zina. Berlaku zina dah, ya. Baik, ini bagi hamba bagi hamba. Maka mereka ini Allah sebut nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Maka di atas mereka separuh hukuman. Separuh hukuman daripada hukuman wanita-wanita mereka yang suami. Baik. Baik, yang dimaksudkan sini adalah hukuman itu dibahagi dua. Dibahagi dua dah, ya. Baik, yang dimaksudkan sini ataupun ya. Ini contohnya dah nak dipasangkan, nak kahwin, tapi dia pergi berzina dulu. Itu maksud dia. Sebabnya kalau dah kahwin kena berzina, itu direjam sampai mati, tak kira lah merdeka ke ataupun hamba. Tu. Baik, jadi dia andai kata kalau hak hamba tadi dia berzina. Nampak tak? Kalau orang merdeka dia kena 100 sebatan. 100 sebatan. Nampak tak? Jadi mereka kena separuh. Kena 50. Sebab dia hamba. Hamba semua separuh belaka. Sebab tu kita orang merdeka ni talak kita ada 3. Mereka separuh. Separuh tu bukan 1,5 lah. Ada 2 je. Untuk hamba dia ada 2. 2 kali talak maka habislah. Tu. Semua Allah Ta'ala bagi pada hamba ni separuh je kelebihan untuk mereka. Baik, jadi Allah Ta'ala buat gitu kenapa? Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Hal itu azab separuh tadi adalah bagi orang-orang yang takut. Takut tidak dapat menjaga dirinya. Maknanya Allah Ta'ala bagi mereka kahwin dengan wanita-wanita hamba tadi. Maknanya mengahwini hamba-hamba dengan syarat yang tadi dah, iaitu beriman, dapat izin tuan dia. Dibolehkan bagi orang yang takut dirinya berlaku zina. Iaitu dia tak bersabar untuk bersama dengan melakukan hubungan sebagainya. Baik, maka keadaannya apa? Tak terdesak tadi lah. Maka ketika itu dia boleh kahwin dengan hamba-hamba wanita tadi. Baik. Jadi ada apa? Dia berkahwin dengan apa? Perempuan hamba tadi. Hamba perempuan tadi lebih baik daripada dia terjerumus ke dalam perzinaan. Itu lebih baik, ya. Sebab itulah Allah jelaskan kahwinlah. Kahwinlah walaupun dengan wanita-wanita hamba tadi. Tu, ya. Baik, tetapi kalau ulah apa? Tak dapat. Ya, tak dapat untuk apa? Dengan hamba pun tak boleh juga. Dengan hamba tak boleh juga, maka Allah jelaskan. Wa antasbiru khairul lakum. Tu, jelas sebab dan kesabaran itu lebih baik bagi kamu. Mana sabarlah, cari dulu nafkah dan sebagainya. Kena buat kerja lah, boleh ada. Kalau tak buat kerja mana nak ada kan? Untuk cari tadi. Wallahu ghafurur rahim. Ingatlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Baik, jadi maknanya Allah Ta'ala memudahkan, ya, memudahkan umat Islam dalam bentuk perkahwinan. Ini saya kata hak zaman dulu. Sebab zaman dulu susah, sebab mereka bukan ada kerja macam kita. Nak kumpul duit susah. Tapi bukan benda pelik. Saya kata bukan benda pelik. Sebagai contohnya, kalau kita lihat Abdul Rahman bin Auf, kaya dia itu, zaman itu tak ada orang kaya pada zaman sekarang. Kaya dia. Kaya dia tu ada nilai sekarang harganya berjuta-juta. Berjuta-juta, subhanallah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, ada lagi yang mereka milik berjuta-juta. Tapi di kalangan mereka pula ada yang tak ada. Tak ada keperluan hak tadi ni. Jadi nak kahwin juga, inilah Allah sebut. Kalau tak boleh dengan wanita yang merdeka, carilah hak hamba tadi. Dan kalau lah tak boleh semua tu, bersabarlah. Bersabarlah, ya. Bersabarlah, berdoalah, usahalah supaya Allah Ta'ala mudahkan tadi. Itu sebab tu Allah sebut, bersabarlah kamu, itu lebih baik bagi kamu.
Sebabnya apa? Kalau tak sabar melakukan perzinaan sebagainya, ya kita fahamlah azab Allah Taala nanti ya untuk dia tadi. Tu. Sebab tu Allah Taala subhanallah. Pada akhir ayat Allah sebut apa? Sifat Allah Taala. Ya, yang pertama Ghafur, Maha Pengampun. Bila sebut kata Maha Pengampun ni, buatlah apa walaupun dosa sekalipun, tapi Allah Taala boleh terima taubat bagi hamba-hambanya. Hakim. Hak yang tadi tak bijaksana, hak ni Allah sebut Rahim. Maha penyayang. Tu. Jadi Allah Taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi bukan Allah Subhanahu Taala tak nak menyusahkan hamba-hambanya. Nampak tak? Kalau tadi bab susah perkahwinan tadi, nampak tak? Ya? Mungkin dikurangkan mas kahwin dan sebagainya. Tu. Maknanya banyak lagi yang Allah Taala beri ya. Jadi tak ada perkara yang kita Allah menyusahkan manusia tak? Semua Allah Taala permudahkan. Sebab itulah Nabi SAW ada menjelaskan, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Dalam ayat lain ada Nabi kata, "Innallaha yuhibbul yusra." Sesungguhnya Allah Taala sukakan kemudahan. Allah Taala memudahkan. Jangan kata Allah menyusahkan. Jadi insya-Allah sekarang itu dahulu mudah-mudahan kita dapat pengajaran pada ayat ni. Jadi kita hak zaman sekarang ni ambil sebahagiannya lah. Tak boleh ambil semua sini. Sebab hamba-hamba tak ada zaman sekarang. Ya tak? Jadi orang tadi yang saya kata apa? Mungkin mas kahwin mana kalau isteri tadi dia kata potong separuh, tu hak dia. Kalau dia kata tak apa, tak beri semua saya hadiah, itu pun tidak jadi masalah. Ya? Boleh. Dari segi hukumnya. Jadi insya-Allah sekarang itu dahulu dan kita dapat dengan panduan pengajaran hari ini. Iktibar dan dapat kita wawarkan lagi kepada yang ada di sini. Wa ila huna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Ya, kalau ada sebarang soalan. Tak ada. Wallah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanir Rahim. Allahumma rizqil khaira ma sanaka ibaduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sa'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fis sirat. Wa adkhilna al jannata kal fasih wa rahmatur rahmin. Allahumma fil imati wa tarda. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله